Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada pagi ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat masa dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk menghadiri majlis ilmu di Yayasan Ta'lim, dan insya-Allah taala pada pagi ini kita akan membincangkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan fadailul a'mal, di mana pada pagi ini ustaz kita Ustaz Fashan hafizahullah taala tidak dapat menghadiri pengajian pada pagi ini atas sebab halangan yang tak boleh dielakkan ataupun sebab-sebab yang lain. Okey, baik, insya-Allah taala kita akan sambung pengajian kita pada pagi ini. Buku kita 280 Mutiara Hadis Amalan yang Utama. Okey. Hari itu Ustaz Sufi berhenti kepada hadis yang berapa? 152. 152. Sebenarnya ni hadis last ya. Hadis 152 ni berkaitan dengan fadilat beberapa surah ataupun ayat dalam Al-Quran. Okey. So sebelum kita membincangkan tentang 12 hadis fadilat tentang menuntut ilmu, kita terlebih dahulu membincangkan tentang satu fadilat ataupun keutamaan 3 surah yang agung ini, iaitu Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Jadi kat sini disebutkan pada hadis yang ke-152 ni, perlindungan dengan membaca surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain. Jadi maksudnya jika kita membaca 3 surah ini, maksudnya kita meminta perlindungan kepada Allah lah. Jadi insya-Allah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Ya, apabila kita bekerja ataupun melakukan aktiviti, kita akan dilindungi dari segala bahaya, dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dalam buku ni disebutkan bahawa 3 surah ini, Al-Ikhlas kemudian Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain ini 2 kul ya. Al-Mu'awwidhatain ini dia 2 kul, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa dia disebut Al-Mu'awwidhatain? Sebab dalam 2 surah ini mengandungi perlindungan. Okey, pada ayat yang pertama tu, pada surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Itu pada surah Al-Falaq. Pada surah An-Nas, Qul a'udzu. Itu ada perkataan a'udzu juga. Aku meminta perlindungan. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. So dua-dua ni disebut Al-Mu'awwidhatain. 2 surah untuk meminta perlindungan. Jadi kalau disebut Al-Mu'awwidh, surah Al-Mu'awwidh, surah yang mengandungi perlindungan. Ataupun surah yang menunjukkan perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq ataupun Qul a'udzu birabbin nas. Okey, baik. Apa fadilat 3 kul ni? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia disebutkan dalam hadis Abdullah bin Hubaib
bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat tukfika min kulli syai'in." Tukfika min kulli syai'in. Yang bermaksud, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bacalah surah Qul huwallahu ahad. Okey. Wal mu'awwidhatain. Dan al-mu'awwidhatain. Al-falak dan an-nas. Okey, jadi perintahnya dekat sini, dalam hadis ini disuruh baca yang pertama al-falak. Yang pertama al-ikhlas. Okey, kemudian kedua, yang ketiga ialah al-falak dan an-nas. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda hadis ini? Jadi dalam hadis ini ni dia ada ceritanya sebetulnya. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat untuk membaca 3 kul ni? Jadi dia disebutkan bahwasanya fi hadzal hadis yaqulu sahibu al-jalil Abdullah bin Hubaib radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini ada seorang sahabat dia berkata, menceritakan bahwasanya pada suatu malam terjadi hujan lebat. Kharajna fi lailatin matar. Suatu malam kami ni keluar dalam keadaan hujan lebat. Lailatin kasratil matar wa dhulmatin syadidatin, sangat-sangat gelap. Sangat-sangat kita tengok ni. Jadi para sahabat ni keluar dalam keadaan hujan lebat dan sangat gelap. Kharajna fi lailatin matar wa dhulmatin syadidatin. Apa tujuan dekat sini? Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli ya lana. Tengok ni macam mana sahabat tu saking dari gairahnya, semangatnya ingin solat berjemaah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni keluar dalam keadaan yang sangat lebat, bukan hanya hujan saja tetapi gelap, sangat gelap. Kan? Kita tengok sangat menggerunkan ni lah. Liyusalli lana, kami cari baginda Nabi SAW supaya solat dengan kami. Solat berjemaah. Ni dulu para sahabat ni lah. Tidak mau ketinggalan solat berjemaah. Jadi dicarilah baginda Nabi tu kat mana. Supaya mereka ni solat bersama baginda Nabi SAW. Itu dulu sahabat ya. Itu dalam keadaan hujan. Dalam keadaan gelap. Bukan macam sekarang. Sekarang mana ada makmum cari imam? Ada tak sekarang makmum? Makmum sekarang jadi tak ada. Tak ada. Mungkin makmum tunggu imam. Kalau imam keluar dia solat. Ataupun kalau imam tak keluar, dia mungkin akan tunjuk satu orang lah sebagai pengganti imam. Tak sampai dia cari pun mana ustaz, ada dalam tak ustaz untuk solat, tak ada. Ataupun mana imam ni? Ataupun sampai ditelepon imam, tak ada. Tak ada sekarang. Duduk, diam je. Tenang je. Kalau boleh borak-borak dululah. Sehingga imam itu datang. Tapi tengok ni. Ya Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa Masya Allah. Ni sahabat ni ya Allah. Dari saking gairahnya. Dari saking semangatnya, dicarilah baginda Nabi. Mereka keluar dalam keadaan hujan lebat. Masya Allah. Okey. Lepas tu mereka ni menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai baginda Nabi dicari ni, maka para sahabat ni menjumpai Nabi, maka mereka bertanya, "Asallaitum?" Wahai baginda Nabi, "Asallaitum?" Tanya Nabi ni tanya kepada sahabat, kau dah solat semua tak? Dah solat semua tak? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Apa jawaban mereka? Qala Abdullah falam aqul syai'an, aku pun tak jawab apa-apa, diam je. Ai falam adri ma ujibu wa sakattu. Mereka ni tak jawab apa-apa. Sahabat ni diam je. Okey? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka, "Kul." Baca. Okey? Kul, baca. Lepas tu Abdullah ni dia kata dia kata, "Ma akul, apa yang aku baca?" Tiba-tiba baginda Nabi suruh dia untuk baca. Untuk baca sesuatu. Kul, baca sesuatu. Maka Abdullah ni seorang sahabat daripada mereka, daripada sekumpulan sahabat ni, dijawab, "Apa yang aku baca? Ma akra'u." Lepas tu Nabi kata lagi, "Baca." Tak tahu sahabat ni nak baca apa. Nak baca kursi ke, nak baca surah ke. Dan apa tujuannya mereka ni diperintahkan untuk membaca sesuatu. Nak baca doa ke, tak faham.
Ma aqulu ya Rasulullah, kata ni. Apa yang ku nak baca ni wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Baca kul huwallahu ahad. Kira-kira okey, wal muawwidhatain dan dua surah Al-Falaq itu dan Nas. Kalau kita faham daripada hadis ni, kenapa sahabat ni diperintahkan untuk baca tiga surah ni? Apa yang kita boleh tangkap? Apa yang kita faham? Kenapa? Okey, tadi sahabat bila yang keluar tadi? Waktu malam, waktu gelap kan? Waktu hujan turun kan? Lagi gelap tu. Bukan hanya turun saja, tapi muzlimatun, gelap gulita. Ini maksudnya apa? Kenapa mereka ni disuruh baca tiga kul ni? Kenapa? Yes, perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari apa? Iya, bukan hanya dari setan lah. Ketika itu berlaku hujan turun hujan kan? Yes, berlindung daripada bencana, dari musibah, banjir, dari apa? Dari keburukan, dari bunyinya apa? Petir, dan seterusnya. Itu dia. Jadi maksudnya kita baca tiga kul ni, maksudnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh kerana itu, kenapa ini disebutkan dalam zikir pagi dan zikir petang? Itu dia. Kan? Baca tak ni? Zikir pagi dan petang kan? Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulang 3 kali. 3 kali setiap pagi dan setiap petang. Ini tujuannya untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Apa balasan dia bagi orang yang membaca 3 kul ni di waktu pagi dan waktu petang? Tukfika min kulli syai'in. Nescaya ia akan mencukupimu daripada segala bahaya. Maksudnya kita akan dijagalah. Dijaga daripada musibah, dijaga dari bencana, dijaga daripada segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, sekarang soalannya, Ustaz, saya ni kalau ada orang bertanya lah, kalau tiba-tiba ada orang bertanya, Ustaz, saya ni istiqamah, saya melazimkan bacaan ni setiap pagi, setiap petang. Tapi kadang-kala saya kena musibah. Macam mana ni? Kadang-kala saya kehilangan duit. Atau kadang-kala saya kena ni, tiba-tiba kereta mati di tengah jalan, tiba-tiba accident. Ni, macam mana kita nak jawab? Yes, ujiannya. Ujian kena sabar. Jangan buruk sangka kepada Allah. Macam mana ni Allah ni? Kata baginda ni, Nabi kata kalau baca 3 kul tiap pagi, 3 petang dijaga dari bahaya. Tapi kenapa sih masih ada bahaya ni? Duit saya hilang pula nak beli beras ni. Kenapa Allah? Jangan kita kata macam tu. Jangan su'udzon ya. Kita mesti husnudzon. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala musibah yang kita bagi kepada kita di waktu itu tu mungkin Allah nak uji keimanan kita sebab Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, atau mungkin kita memiliki dosa, punya dosa yang kita tidak perasan kan. Oleh kerana itu ya. Inilah kena istiqamah baca. Ni baca ayat ini. Masya-Allah. Tabarakar Rahman. Baik. Sudah habis ni ya. Ini fadilat tentang surah-surah dan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Okey. Sekarang kita teruskan kepada tema yang ke-17. 12 hadis fadilat menuntut ilmu. Masya-Allah, tabarakar Rahman. Ni bagus ni. Tajuk ni sangat bagus. Dia menceritakan tentang fadilat mencari ilmu. Dan ini sangat bertepatan dengan apa yang kita sedang kerjakan, yang sedang berlangsung saat ini. Okey, kalau kita tengok dalam surah Al-Quran kan, cuba kita tengok lagi, mungkin di sini ada yang hafal. Kan disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Ayat yang keberapa tu? Ayuhal hafiz, wahai para penghafal Quran, ayat berapakah tu? Ayat berapa? Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Sebelum kita menyelami 12 fadilat yang disebutkan dalam hadis ini, tengok terlebih dahulu disebutkan fadilat majlis ilmu ataupun orang yang mencari ilmu ni dalam Al-Quran. Surah Al-Mujadilah muka surat
543 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Saya potong dekat tengah tu ya. Saya ambil separuh ayat je. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat, meninggikan, ya, meninggikan darjat. Rafa'a yarfa'u. Ini maknanya mengangkat. Yang maksud mengangkat di sini darjat. Sebab maf'ul dia diakhirkan tu. Darajat paling belakang sekali tu darajat. Jadi yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman ataupun bagi orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman ni diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikum, di antara kamu. Okey, bukan semua. Tetapi yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu yang pertama. Jadi orang yang diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Walladzina dan orang-orang yang diberikan kepada mereka al-ilma, yaitu ilmu. Orang-orang yang diberikan ilmu. Apa maksud orang-orang yang diberikan ilmu ni? Ulama dan muta'allimin. Ulama yang menyampaikan ilmu, okay. Kemudian al-muta'allimin, orang yang belajar ilmu. Dua-dua mereka ni, dua golongan ni diberikan ilmu. Okay, semuanya diberikan ilmu, terutama ulama yang menyampaikan ilmu. Masuk dalam hadis ni, masuk dalam ayat ni. Dan juga orang yang belajar ilmu. Sebab orang yang belajar ilmu ni, selepas dia belajar mesti ada pengetahuan ilmu. Kan? Walladzina utul ilma darajat. Apa yang diangkat daripada mereka? Apa yang ditinggikan daripada mereka? Darajat. Darjat-darjat. Darjat mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dijadikan orang yang bertakwa, mungkin dia dijadikan orang yang alim, mungkin dia dijadikan orang yang sangat famous, mungkin dia dijadikan sebagai mujtahid, mungkin dia diangkat menjadi imam, ataupun mungkin dia diangkat menjadi qadhi, ataupun di akhirat nanti dia diangkat darjatnya di dalam syurga. Dia diletakkan di dalam syurga yang paling tinggi apabila dia adalah orang yang beriman dan berilmu serta mengamalkan terhadap ilmunya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui luar dalam terhadap yang kamu kerjakan. Ini fadilat yang pertama bagi orang yang menuntut ilmu. Ulama dan alim dan muta'allimin masuk dalam ayat ini. Okey. Nah, sekarang kita U-turn kepada buku kita ya. Muka surat 88 ni. 12 fadilat menuntut ilmu ni. InsyaAllah sebahagian banyak daripada kita ni, sebahagian dah belajar tentang hadis ni lah. Tapi tak ada masalah. Kita ulang kaji ni lah. Kita ulang kaji insya-Allah dan mengambil faedah daripada hadis-hadis yang disebutkan dalam buku ni. Hadis yang ke-53 ni merupakan hadis yang pertama yang membincangkan tentang fadilat ilmu, menuntut ilmu, talibul ilmi, mencari ilmu. Okay, fadilat yang pertama dekat sini disebutkan orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalan kepada syurga. Orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalan untuk syurga. Okay, sesiapa yang mau masuk ke syurga dengan cara yang mudah, dengan cara yang senang, tengok dalam hadis ni. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan." Okay, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kita sering mendengar hadis ni tak? Kan? Sering kan? Sering mendengar hadis ni. Ini banyak disebutkan. Tak perasan? Ya, tak perasan. Sebab kita tak hafal kan? Dengar je. Lepas dengar tu terus hilang. Keluar dari pintu kelas,
Terus hilang apa yang disampaikan Ustaz tadi. Kalau ditanya pun dia tak boleh jawab. Dia terus blank. Apa tadi? Dia ingat cerita je. Kalau dia cerita macam sedap, macam okey, menggelarkan dia ingat. Tapi kalau dia tentang hadis tu, dia pun tak ingat. Itulah lemahnya kita lah. Bukan hanya yang di belakang ni, yang di depan pun ni sama semua. Lupa. Okey, baik. Tengok dekat sini. Waman salaka tariqan. Ya Allah, hadis ini sungguh mulia. Ini keutamaan yang utama bagi mereka yang mencari ilmu. Sama ada guru, muallim ataupun alim ulama ataupun muta'allim masuk dalam hadis ni. So jangan risau. InsyaAllah kita dalam ruangan ni masuk dalam hadis ni. Amin ya Rab. Okey, waman salaka tariqan, dan sesiapa salaka menempuh. Ini menempuh ya. Tariqan perjalanan. Menempuh jalan. Menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman. Tujuannya dia menempuh jalan tu, sama ada jaraknya jauh ataupun dekat. Yaltamisu fihi ilman. Tujuannya hanya satu je. Yaltamisu fihi ilman. Iaitu menuntut ilmu agama. Okey, menuntut ilmu agama. Tak kira dia muda ke, sudah tua ke, umur 40 ke, 20 ke, 60 ke, 70 ke, masuk waman salako. Sebab man di sini umum. Sama ada yang lagi muda ataupun yang sudah tua ataupun semua kalangan masuk dalam hadis ini. Maksudnya ilmu itu tidak terhad, tidak terbatas. Mesti dipelajari orang yang muda, tak. Selagi kita ada kesempatan, ada sehat, ada nyawa, okey? Selagi ingatan kita normal, semua berfungsi dengan baik, maka kita dianjurkan untuk menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ni di Yayasan Taklim. Kan? Alhamdulillah. Terutama yang tinggal dekat atas ni, dekat masya-Allah. Ya betul. Kalau dia tak hadir majlis ilmu dekat sini, ya Allah, sungguh-sungguh keterlaluan. Terlalu. Ya Allah, tengok. Yang datang dari Ampang, yang datang dari Saalam kan. Dari Gombak, Masya Allah. Jam lagi, bayar tol lagi. Masya Allah. Ada yang ada temu janji tapi dibatalkan. Sebab ada mutiara hadis. Kan? Dan lain-lain, Masya Allah. Tapi yang duduk dekat atas ni, Masya Allah. Dia relax, bersila, duduk, relax dekat atas. Tak tahu, tak tengok pengumuman semalam dekat ni, dekat WhatsApp. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini, ya Allah, betul. Coba kalau kita tengok ulama-ulama dahulu ni. Kan, ulama-ulama dahulu, salah satunya ada sahabat yang namanya Abu Darda kalau tak salah. Jangan saya cek lagi ya. Ya Allah, sahabat jalil. Jabir bin Abdillah. Ya Allah, la haula wala quwwata. Tengok dia ni. Jabir bin Abdillah, beliau pergi ke mana? Pergi ke Syam daripada Madinah, menghabiskan masa 1 bulan di dalam perjalanan untuk 1 hadis saja. Ini sahabat ya. Jabir bin Abdillah, seorang sahabat, dia mengembara ke Baghdad kalau tak silap. Dia ingin semata-mata menjumpai seseorang yang seseorang ini mendengar hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam hadis ni, balagani hadis an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku mendengar hadis daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar hadis ni dah. Cuma Sayyidina Jabir bin Abdullah, dia tak terus ambil hadis tu. Katanya macam ni, macam hadisnya macam ni, hadisnya macam ni. Dia tak langsung percaya. Lepas dengar hadis tu, fashadadtu alaihi rihlan summa sirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Misr. Sorry, bukan Baghdad ya, tapi Mesir, sorry. Okay? Maka aku sangat ingin mengembara. Dan aku pergi ke tempat sahabat tersebut selama 1 bulan dalam perjalanan sehingga aku sampai ke Mesir.
فخرج إلي غلام أسود فقلت استأذن لي على فلان فدخل إن أعرابيا بالباب يستأذن قال فأخرج إليه فقل له من أنت فقال له أخبره أني جابر bin Abdullah. Kemudian setelah sampai di rumah orang tersebut, ya, maka Jabir bin Abdullah ni meminta izin supaya beliau dimasukkan, supaya beliau ni diizinkan, dibenarkan masuk ke dalam rumah tu. Jadi beliau minta kepada penjaga rumah tu, cakap kepada tuan rumah ini kalau Jabir ada di depan pintu. Okey. Maka apabila sahabat ini dibenarkan untuk masuk, maka masuklah dia. Kemudian beliau bertemu dengan seorang sahabat yang mendengar hadis ni. Ketika mereka bertemu, saling berpelukan satu sama lain. Faltazama kullu wahidin minhuma sahibahu faqala ma ja'a bika. Okey. Jadi orang yang tuan rumah ni, yang di dalam rumah ni, sahabat ni sahabat jugalah yang mendengar hadis daripada Nabi ni, bertanya kepada Jabir, "Ma ja'abika?" Setelah dia bincang-bincang kan, borak-borak, "Ma ja'abika? Engkau ni ada hajat tak? Kenapa kau sampai datang ke Mesir ni? Ada perlu apa?" Beliau jawab, "Qultu hadisun balaghani annaka tuhaddisu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas." Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sebetulnya aku dengar ni satu hadis, bahawa kamu ni memang mendengar hadis ni, dan aku ingin tahu kepastian hadis ni. Katanya kamu mendengar satu hadis daripada baginda Nabi yang menjelaskan tentang qisas. Nih, jadi satu orang sahabat ni semata-mata pergi ke Mesir dalam perjalanan 1 bulan untuk mendengarkan satu hadis saja, yaitu hadis tentang qisas. Ini satu hadis, bukan 280 mutiara hadis. Masya Allah, ini hadisnya satu buku ni 280, tapi yang hadirlah beberapa orang je kan. Tapi Alhamdulillah tu yang hadirlah lebih daripada 1 orang. Tengok, perjalanannya cepat je, pakai mobil, pakai kereta kan. Ini bukan 1 bulan pun. Paling lama mungkin 1 jam ataupun 30 minit. Lepas tu sampainya dekat sini ikon kan, sejuk, Masya Allah, cantik. Lepas tu sebelum memulakan pelajaran, sarapan dulu, makan nasi lemak, makan pisang goreng apa semua kan. Sahabat ni, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Okey, itu sahabat ya, Jabir bin Abdullah. Satu lagi seorang sahabat tu. Okey. Kenapa dia sampai ada hadis ni? Kenapa sampai disebutkan tentang hadis ni? Jadi ceritanya kalau dalam hadis panjang ni, ya, hadis ni lah, hadis riwayat Muslim 2699 ni, kenapa seorang sahabat ni sampai menyampaikan hadis ni? Jadi dulu kan di sini dia disebutkan. Jadi ada kisah dalam hadis ini sebetulnya lah. Okey. Ada seorang sahabat yang bernama Kasir bin Qais. Yes, Kasir bin Qais. Okey. Kalau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Qais bin Kasir. Dia terbalik. Qais bin Kasir. Okey. Disebut Qais bin Kasir ni, ataupun Kasir bin Qais ni, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq. Aku duduk di sebelah Abu Darda. Abu Darda ni siapa? Sahabat kan? Sahabat Nabi SAW, Abu Darda. Aku duduk di sebelah Abu Darda di masjid Dimashq. Dimashq ni apa? Damsyik. Dimashq ni kat mana? Jordan ke Syria? Syria. Syria. Ya Allah. Fa'atahu rajulun faqala ya Abu Darda. Okey. Lepas tu Abu Darda ni tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Bayangkan ini negeri Syria. Didatangi seseorang. Dan seseorang ini datang daripada mana? Ataituka minal madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai kamu Abu Darda, datang aku daripada Madinah.
Madinah ya, daripada Madinah pergi ke Syria. Berapa hari kira-kira? Tak pasti ya. Kalau flight berapa jam kalau flight? Flight mungkin ya lebih kurang sejam. Ini kalau pakai tunggangan kuda ataupun jalan kaki, masya Allah, berhari-hari. Ini belum lagi ulama yang ceritakan sahabat supaya motivasi, supaya dia menjadikan motivasi bagi kita ni bahawa ilmu tu sangat-sangat penting. Kita mesti contohi sahabat ni. Ini dulu waktu dalam keadaan panas kan, mendunggangi kuda ataupun ada yang jalan kaki. Ni anak akan ceritakan nanti ada seorang ulama ni yang tak pakai selipar. Okey, anak akan jelaskan nanti. Okey, jadi aku datang ni daripada Madinatul Rasul, li hadisin balaghani annaka tuhaddisu bihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke sini satu tujuan je. Li hadisin balaghani annaka tuhaddisu bihi an Rasulillah. Satu hadis bahwasanya hadis ini kamu telah mendengarnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tengok dari saking mulianya ilmu Allah, dari saking mulianya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis datang daripada Madinah untuk mendengarkan hadis tu. Ya Allah. Faqala Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Darda ni tanya kepada orang yang tadi tu. Kepada sahabat yang datang daripada Madinah ni. Sahabat ke ataupun tabi'in, wallahu taala alam. Jadi kata Darda, "Ma fa ma ja'aka bi tijaratun?" Kamu datang ke sini bukan dagang lah. Kata dia. Kata Abu Darda ni. So kamu datang ke sini ni untuk dengar hadis saja, bukan untuk dagang lah. Jadi maksud soalan ni terkejut lah. Abu Darda ni sangat takjub lah dengan pengorbanan dia, dengan kesungguhan dia yang datang semata-mata satu hadis sahaja. Masya Allah, tabarakar rahman. Wala ja'a bika ghairuhu, tak ada urusan lain, itu je. Bukan dagang, bukan yang lain. Untuk hadis ni je, kata Abu Darda. Ya, betul. Untuk ni saja. Untuk satu hadis saja. Maka Abu Darda ni sebut hadis ni lah. Maka Abu Darda sebut. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau macam tu ni, sahabat ni nak hiburlah hati dia ni. Hati seorang sahabat yang cari ilmu ni, talib ni, nak hibur dia. Aku dengar ya daripada baginda Nabi ni, man salaka tariqan, sesiapa yang menempuh suatu jalan, ya, dia pakai kereta, pakai motor ke, ataupun jalan kaki ke, melintasi sungai ke, melintasi gunung, bukit ke. Sini tak ada yang melintasi gunung ataupun ia melintasi tapi dengan cara yang senang lah, bukan jalan kaki. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Okey, sekarang kita perlu tahu tafsiran ataupun penjelasan apa yang dimaksud sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Secara ringkasnya, secara ringkasnya dekat sini ada dua penafsiran lah secara ringkasnya. Yang dimaksud sahalallahu lahu ni, Allah permudah baginya ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada penuntut ilmu ni untuk melakukan amalan-amalan ketaatan ataupun amalan-amalan soleh. Sehingga apabila si penuntut ilmu tadi membanyakkan amalan soleh, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan taat, of course lah, dia senang nanti untuk masuk syurga. Kan? Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kata ulama, mana tadi? Au idkhalihil jannata bila ta'bin fil akhirah. Ini penjelasan yang kedua. Ataupun orang tersebut, si penuntut ilmu tadi akan dimasukkan ke dalam surga bila ta'ab. Apa bila ta'ab? Bila ta'bin. Ta'bin tu apa ta'bin? Penat. Penat, lesu, sakit-sakit. Itu ta'ab. Kan? Sebenarnya di yaumil qiyamah, kalau kita dihisab
dengan hisab munaqasyah, dengan hisapan yang banyak kali persoalan, kita mesti akan penat. Berpeluh, risau, pergi sana sini cari pertolongan, cari syafaat. Itu penatlah, memenatkan. Ada yang tidak memenatkan masuk surga. Salah satunya nih, tuntut ilmu. Idkhaluhul jannah bila ta'bin fil akhirah. Dia akan masukkan ke surga nanti di yaumil qiyamah bila ta'bin, tanpa penat, senang. Salah satunya apa lagi? Masuk surga dengan sejahtera, dengan senang, apa lagi? Apa? Amalan yang boleh memasukkan surga dengan senang, dengan selamat. Apa dia? Dulu kita pernah minta ruqyah. Iya, tak minta ruqyah itu dimasukkan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab, yang tu. Termasuk yang 70,000 tu kan. Satu lagi yang masuk surga ni dengan selamat. Tadkhulu bisalam, kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Ada tu hadis dia. Apa sebelum tu? Apa? Di antaranya ada beberapa amalan yang boleh memasukkan seseorang masuk surga dengan sejahtera, dengan selamat. Iaitu di antaranya apa? Lupa semua ni. Yang di depan lupa, yang belakang lupa. Lupa semua kita. Masya Allah. Lupa berjemaah. Okey, di antaranya ialah apa? Sallu bil lail wan nasu niyamun. Apa dia? Solat malam dalam keadaan manusia tidur terlena. Itu dia salah satunya masuk surga. Sudah dijelaskan kalau tak salah dalam fadilah-fadilah sunnah ni, kalau tak salah ada. Boleh cek lagi nanti, ataupun fadilah salam ke apa ke macam tu. Masya Allah, tabarakar rahman. Okay, saya nak cerita lagi tentang, senang lah kalau mengajar sambil bercerita tentang ulama-ulama dahulu ni. Meskipun saya tak boleh meniru mereka, setidaknya kita boleh lah. Boleh kita bandingkan lah. Macam kalau kita malas kan, malas nak pergi yayasan taklim, bolehlah kita ingat cerita ni. Kan? Kan boleh kan? Boleh. Ini motivasi kita, motivasi bagi kita. Saya akan ceritakan ni beberapa tentang kisah sahabat ni. Bukan sahabat, ulama. Okey. Jadi dekat sini disebutkan Abu Mas'ud Abdul Rahim Al-Haji. Okey. Dia mendengar gurunya Ibnu Thahir. Jadi ada seorang ulama bernama Ibnu Thahir. Apa maksud Ibnu Thahir? Nah, kalau kita melayukan apa maksud dia? Ibnu Thahir. Anak yang suci. Anak kepada orang yang suci. Ibnu Thahir. Kan? Ya. Kalau kita ada anak, bolehlah kita namakan Ibnu Thahir. Tengok ni. Ya Allah. Ini dari saking apa ni? Dari saking giatnya. Masya Allah. Dalam mencari ilmu. Tengok ni. Kata Ibnu Thahir, bultud dam fi talabil hadis marratain. Okey. Siapa yang boleh terjemahkan ni? Saya bagi hadiah. Saya bagi hadiah. Bultud dam fi talabil hadis marratain. Saya bawa duit ni ya. Jap. Saya keluarkan duit dulu. Mungkin kalau anak saya tak bawa, ada dalam beg. Tadi ada dekat dalam poket ni RM70. Nasib baiklah saya lupa. Ada tegak dengan takut ada yang tahu nanti pula kan. Susah juga di depan ni. Tak nak bagi macam mana, sudah berjanji kan. Jadi kata beliau, bultud dam fi talabil hadis marratain. Aku pernah kencing darah, kata beliau. Aku pernah kencing darah 2 kali gara-gara aku mencari satu hadis. Insya-Allah. Sampai dia terkencing-kencing darah ya. Bukan kencing biasa. Di Baghdad. Okey, yang pertama kali dia kencing darah di Baghdad. Wa ukhra bi Makkah. Yang kedua kalinya aku kencing darah di Mekah. Kuntu amshi hafiyan fil har. Aku berjalan kaki pada kepanasan. Ya, Masya Allah. Daripada Baghdad ke Mekah dia jalan kaki. Di waktu panas. Jalan kaki ya. Kata beliau, tengok. Falahiqani dhalika, sehingga aku terkena penyakit itu. Kencing apa? Kencing darah tadi itu. Wa ma raqibtu dabbatan qattu fi talabil hadis. Aku pun tak pernah ikut kendaraan.
Tak pernah mengendarai, tak pernah menunggangi kuda ataupun unta. Dalam mencari hadis, mesti dia jalan kaki. Jalan kaki. Amshi hafian fil harri. Tengok, jalan kaki dia kuntu amshi hafian fil harri. Iya, jalan kaki lah. Hafian fil har. Okey? Hafian ni apa hafian ni? Hafian ni dia telanjang, tak pakai selipar. Yes, kaki telanjang, tak pakai selipar. Hah? Kaki ayam. Kaki ayam. Iya, ayam tak pernah pakai selipar kan? Betul. Kaki ayam. Bukan kaki manusia. Kaki ayam. Oh, memang kalau tak pakai selipar dia dia panggil istilah ni ya, pakai kaki ayam. Oh, Masya Allah. First time mana dengar istilah ni. Ya Allah, Masya Allah. فلهكني ذلك وما ركبت دابة قدت في طلب الحديث وكنت أحمل كتبي على ظهري. Apa dia? Aku letak kitab-kitab aku, buku aku di bahagian belakangku. Letak ni dah. Tak sini lah. Macam beg lah. Bawa beg lah. Tapi beg dulu lah, bukan beg macam sekarang. Beg dulu ni tak pasti. Bungkus dengan kain ke, bungkus dengan plastik ke. Plastik pun tak ada dulu. Dengan melapah kurma ke. Masya Allah. Okey, wa ma sa'altu fi hali talab ahadan, dan aku tidak meminta-minta kepada sesiapa pun ketika aku mencari hadis itu. Tak meminta-minta bantuan, mengambil apa adanya. Ini syarah seorang ulama ya, Masya Allah, dia jalan kaki gara-gara dia mencari hadis, mencari ilmu. Sebab dia ni menginginkan fadilat ni, menginginkan fadilat hadis ni. Wa man salaka tariqan yaltamisu. Oleh kerana itu fadilat menuntut ilmu ni sangat mulia. Kalau boleh ni pada masa sekarang ni. Pada masa sekarang ni masa sibuk. Masa gadget, Android, semua media sosial, semua orang disibukkan dengan benda ni. Padahal tidak ada kepentingan pun sebetulnya kan. Cuma nak seronok je. Nak menghibur hati je. Yang sebenarnya bukan menghibur hati, melalaikan hati. Yes, melalaikan hati. Kononnya nak hibur hati, sekali-kali lah Ustaz, relax lah Ustaz. Refresh kepala, refresh otak. Bukan refresh sebenarnya itu. Yang pada hujung-hujungnya nanti dia akan lalai. Oleh itu, hari itu ada perkumpulan para asatizah lah. Asatizah sunnah. Ya. Alhamdulillah banyak asatizah kita Yayasan Taklim berkumpul di satu majlis ini. Kita Ustaz Hafizallahu Abu Asma, Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Yunus, beliau mengadakan perkumpulannya Ustaz Sunnah di Malaysia. Alhamdulillah, ana pun salah seorang yang dijemput oleh beliau. Kita ada 50 orang dekat sana. Hari apa kalau tak silap? Hari Selasa. Yes, hari Selasa. Kita kumpul di restoran restoran Arab lah, restoran Yaman kalau tak silap. Inilah perkumpulan sekarang dengan perkumpulan dulu. Kalau dulu berkumpul dalam satu majlis memang untuk betul-betul ilmu kan. Kalau kita hari ini majlisnya di tempat-tempat yang makan-makan, di tempat-tempat yang sedap. Kata beliau ni, seorang syekh dari Yaman ni, beliau akan bagi tazkirah kepada kita, bagi wasiat. Kata beliau, pada saat ini, jika seseorang mencari ilmu, dia belajar. Ini untuk sekarang lah, zaman sekarang. Kata beliau, orang yang belajar zaman pada sekarang, pada saat ini nih, dia termasuk awliya illah. Waliyun min awliya illah. Dia termasuk wali Allah. Kata beliau. Termasuk orang soleh, termasuk wali Allah, kata beliau. Kenapa? Karena pada masa ini zaman kesurakan, zaman kerusakan merata-rata di mana-mana. Zaman sekarang zaman disibukkan oleh handphone, oleh gadget, oleh Facebook. Zaman sibuk semua. Kan? Untuk berbuat dosa sangat senang. Kita tinggal tekan je. Kan? Tekan je terus. Jadi kata beliau ni, siapa yang melazimi belajar, kata beliau, dia termasuk orang-orang soleh dan orang-orang wali. Nah, betul lah. Sebab sekarang ni kita malas nak belajar. Kalau dekat rumah mana kita ada belajar? Lepak je, relax je, baring je, duduk je, kan? Okey, kita bukan melayani kitab.
Bukan melayani Al-Quran, bukan melayani hadis. Kita melayani yang ni. Semua tanpa terkecuali, semua daripada kita. Yang di depan ke, yang di belakang, sama semua. Kita semua sama. Ya, betul. Kan kita memang terus terang. Tapi alhamdulillah kita sampai sekarang alhamdulillah masih istiqamah lah. Kalaupun bukan setiap hari kita belajar ilmu, tak ada masalah. 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, 4 kali seminggu. Kalau di dalam rumah kita macam malas. Malas untuk tulis, malas untuk baca, malas kan? Malas memang. Untuk murojaah malas. Kita dengarkan je. Kan kita masak sambil kita mainkan video yang berisi tazkirah. Okey, belajar itu tak semestinya kita kena baca, kita menulis, catat, tak semestinya kita dengar. Dengar. Ini sebetulnya satu masalah bagi anda sendirilah. Bagi anda sendiri sekarang masa belajaran ini sudah merosot daripada dulu. Tak sekonsisten dulu. Ini kalau anda sendirilah, tak pasti kalau jamaah. Mungkin jamaah ni Masya Allah lebih rajin, lebih ana husnuzan saja. Husnuzan ni ya betul. Ana tengok dari wajah-wajah muka macam ni kan. Yes, bukan percaya, ya semuanya percaya alhamdulillah. Macam bersungguh-sungguh tengok kan ketika mendengar serius kan. Macam mana ini satu musibah bagi anda sekarang ni. Sebab anda ni kan dipanggil ustaz, dipanggil ini. Ustaz adalah orang yang ini. Padahal kenyataannya ni, kalau dekat rumah ni Masya Allah. Sangat jarang-jarang untuk baca. Tapi alhamdulillah lah. Ana tidak meninggalkan kajian tu. Tidak meninggalkan mendengarkan daripada YouTube. Itu yang anda boleh lakukan sekarang. Kalau memang dekat sini memang ofis dia menulis lah, okey lah. Alhamdulillah lah boleh dikatakan belajar lah. Tapi itu yang kita boleh kerjakan di rumah. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau kita yang sibuk kan masak apa semua, kita ni dengarkan daripada video. Dengarkan kajian, dengarkan ilmu. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, dengarkan daripada penjelasan YouTube. Kita nak dengarkan tentang kajian hadis ke ataupun kajian tafsir, dengarkan daripada YouTube tu. Walaupun kita tak semuanya, tak 1 jam mendengar full, mungkin sebahagian itu ada satu penjelasan yang manfaat kepada kita. Tiba-tiba kita mendengar tentang fadilat puasa ataupun fadilat fadilat sedekah. Padahal dalam tajuk tu dia menjelaskan tentang puasa wajib. Tiba-tiba seorang ustaz tu dia menjelaskan satu hadis yang tidak berkaitan dengan puasa wajib. Dia menjelaskan Lailatul Qadar ataupun dia menjelaskan tentang keutamaan bersedekah di bulan puasa. Akhirnya dia tangkap daripada penjelasan kalau macam ni. Jadi maksudnya kalau kita mendengarkanlah kajian daripada YouTube, mungkin kita akan mendapatkan ilmu lah walaupun tak semuanya. Itu kita jangan sampai tinggalkan. Kita mesti pandai-pandai sendiri. Macam mana kita belajar di rumah ni dengan cara yang rileks, santai. Kita pandai-pandai sendiri. Semua sekarang senang. Untuk dapatkan ilmu ni senang. Untuk belajar bahasa Arab senang. Sekarang ada YouTube. Cari. Mana bahasa Arab yang ni? Siapa ustaz ni? Macam mana penjelasan dia? Cari. Saya nak belajar mustalah hadis. Saya cari ni ustaz siapa ni? Saya nak belajar tafsir. Tafsir Al-Fatihah. Cari dalam YouTube siapa-siapa. Lepas tu dengarkan. Dia akan mendapatkan ilmu. Jangan tunggu dia tunggu masa dia, tak apalah saya belajar nanti kalau saya nanti sudah tidak sibuk, kalau nanti saya sudah bertaubat, kalau nanti saya sudah ada keinginan yang bersungguh-sungguh untuk belajar. Jangan cakap macam tu. Ingat ketika itu belajar, terus tengok video. Hari ini saya ingin mendengarkan kajian Ustaz Asri lah. Hari ini saya ingin tadabbur Al-Quran Ustaz Fazil. Hari ini saya ingin mendengar tadabbur Al-Quran Ustaz Uzair. Dengarkan, murojaah. Itu dia. Ini pun termasuk waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Walaupun dia tak pergi satu tempat lah, dia ada tak ada masalah. Dia pun termasuk dalam ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemudahan bagi dia. Okey, satu orang ulama saya ceritakan satu lagi ya. Macam mana para ulama ni menempuh satu jalan untuk satu hadis. Tengok ni.
Ada satu ulama ni dia tak sempat makan. Dia beli ikan. Ternyata dia terlupa dengan ikan tersebut. Tengok ni. Okey, dia disebutkan qala Abdurrahman bin Abi Hatim. Abi Hatim ni terkenal beliau ni dengan ulama ahli hadis, okey, Ibnu Abi Hatim. Kata beliau kunna bi Misra 7 ashhur. Kami berada di Mesir 17 bulan. 7 ashhur, 7 bulan. Lam na'kul fiha maraqatan. Kami tidak makan selama kami berada di Mesir, kami tidak pernah makan lauk yang berkuah. Lauk yang berkuah. Sebab kenapa? Kullu naharina muqassamun li majalisi syuyukh. Karena setiap harinya, hari-hari kami ini dibagikan untuk mendengarkan ataupun menghadiri majlis ilmu. Wa bil laili an-nasu wal muqabalah. Manakala pada waktu malam kita menyalin kitab. Wal muqabalah dan murajaah. Pada suatu hari kami mendatangi seorang syekh. Untuk belajarlah. Apabila mereka ni lepas belajar, kata Abu Hatim dan kawan-kawannya, fara'aina fi tariqina samakatan a'jabatna. Maka kami nampak ataupun melihat, lihat di jalan-jalan itu, yaitu ikan yang besar. Dan ikan ini ternampak lezat. Fashtarainaha, kami beli ikan itu. Bukan diminta, kami beli ikan itu untuk makanlah sebab lapar kan. Lepas belajar macam kita. Lepas habis kuliah terus pergi kafe. Kan? Ni tengok ni. Okey, jadi dibelilah itu ikan. Falamma sirna ilal bayti hadarah waktu majlis. Apabila kami sampai ke rumah kita, tiba-tiba datanglah ataupun tiba masa untuk belajar. Jadi dia datang belajar, lepas tu di jalan dia beli ikan, dia balik ke rumah nak masak ikan tu tak sempat. Sebab ketika mereka sampai di rumah tu, tiba-tiba waktu belajar sampai, syekh sudah datang. Falam yumkinna islahuhu wa madaina ilal majlis. Kami pun tak buat apa-apalah dengan ikan tu. Kami biarkanlah ikan tu di rumah. Dan kami pergi ke majlis syekh. Okey. Falam nazal hatta ata alaihi 3 ayyam. Sampai-sampai ikan itu ditinggalkan selama 3 hari. Tak sempat makan. Ditinggalkan di rumah 3 hari. Ikan 3 hari ditinggal di rumah. Busuk. Dulu tak ada freezer. Tak ada peti sejuk macam sekarang. 3 hari ditinggalkan. Wa kada ay yataghayyara. Dan aku tengok nampaknya ikan tu sudah berubah lah. Ada lalat, dia macam keluar air. Fa'akalnahu nayyan, sebab mereka ni sangat lapar sangat. Sebab memang beli ikan itu untuk dimakan kan. Sampai 3 hari tak dimakan. Fa'akalnahu nayyan, kami makan itu nayyan. Dalam keadaan berbau busuk. Tetap dimakannya ikan tu. Dah tak ada yang mau dimakan lagi. Ikan itu sudah dibeli. Dan mereka ni tidak mau membazir uang. Kan? Lam yakun lana faragun an nu'tiyahu man yashwihi. Dan kami tak sempat untuk memberikannya kepada orang untuk dibakar ataupun diberikan sebagai sedekah, tak sempat. Jadi kami makanlah, kata mereka ni. Ini dari saking mereka sibuknya belajar ilmu agama. Kalau kita compare dengan kita, bandingkan dengan kita, jauh kan, Masya Allah. Jadi apa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni diberikan pelbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan ulama ni. Ulama ni dia masyaqqat. Sukar, sulit dalam mereka ni melewati kesulitan, kesukaran dalam mencari ilmu. Manakala kita tak. Mungkin kita hanya busy je kan. Ada temu janji kan, ada temu temu janji makan-makan, ada temu janji dengan doktor. Dia cakap busy. Hari ini Ustaz, sorry Ustaz, saya tak datang kelas Ustaz lah, busy. Padahal bukan busy pun. Dia ada makan-makan. Itu bukan busy lah. Makan-makan ya. Itulah. Jadi kenapa ana sebutkan cerita ni? Jadi maksudnya macam ni. Kita mesti ni dalam mencari ilmu ni mesti giat lah. Mesti bersungguh-sungguh.
contohi ulama, contohi sahabat terdahulu. Kalau kita tak dapat mencontohi mereka 100%, boleh kita contohi mereka 50%. Kalau kita tidak dapat mencontohi mereka 50%, mungkin 15%, ataupun 10%, ataupun 5%. Itu dia. Jadi dalam hati ni kalau kita malas, ya Allah, takkan aku tak nak pergi yayasan taklim. Aku ni ingin belajar ilmu agama, aku ingin kemudahan untuk masuk syurga, takkan aku ni malas apa ni. Jadi itulah. Itu dia. Okay, kita teruskan pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-154. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan kepahaman. Ini dia. Sesiapa yang menuntut ilmu, belajar suatu ilmu, mesti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman kepada dia. Tengok dekat sini. Hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillah, sesiapa yuridillahu bihi khairan, yang dikehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din, yufaqihu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman baginya. Yufaqihu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman baginya fid dini, dalam ilmu agama. Ini apa maksudnya? Jadi dalam hadis ini, orang yang sudah berniat dalam hatinya untuk menuntut ilmu agama, untuk memahami suatu agama, dia belajar tafsir ke, ingin faham bahasa Arab ke, ingin faham tentang hadis ke, ingin faham tentang Al-Quran ke, ingin faham tentang tadabbur ke, lepas tu dia berusaha, dia pergi ke suatu majlis ilmu, mesti Allah Subhanahu wa taala jamin kepadanya, jamin dengan kepahaman. Maksudnya mesti Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dalam ilmu yang dia pelajari. Jadi dekat sini khairan ni, kata ulama, khairan ni maksud dia, yang dimaksud kebaikan dekat sini ai manfaatun, manfaat. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia pelbagai kemanfaatan dalam ilmunya. Okey? Sama ada manfaat itu sedikit ataupun banyak. Sebab khairan ni datang dalam bentuk nakirah. Kalau dalam bentuk nakirah dekat sini, maka dia memberikan faedah umum. Fayashmilul qalil wal katsir. Okey, maka ianya meliputi manfaat yang sedikit ataupun manfaat yang banyak. Okey. Yes, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu agama. Terutama dalam ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Dikatakan oleh ulama, ilmu agama itu apa? Yang paling agung dalam ilmu agama ni apa? Al-Quran. Lagi? As-Sunnah, hadis. Dua. Itu yang paling agungnya ilmu dua ni. Mesti kita kena belajar ni. Dua ni. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah di sini semuanya ada. Tadabbur Quran ada. Hadis pun ada. Memang kita kena belajar. Ilmu kata para ulama ni, Al-Quran qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah hanya dua ni ilmu agama? Okey. Utamanya dua ni. Yang paling utama memang dua ni. Adakah untuk ilmu alat seperti nahwu, saraf, balaghah, bayan tidak termasuk dalam ilmu agama? Termasuk juga. Sebab untuk memahami kedua-dua ilmu ni, Al-Quran dan Sunnah, mesti ada basic. Mesti ada ilmu alat. Yang disebut dengan bahasa Arab, yang disebut dengan nahwu, yang disebut dengan saraf, yang disebut dengan ada usul fiqih juga, ada ilmu bayan dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi semua yang termasuk dalam yang termasuk dalam ad-din ni, semua ilmu agama, terutamanya yang dua, Al-Quran dan Sunnah. Memang dua-dua ni kita kena pelajari. Terutamanya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran terdiri daripada hukum-hukum, kemudian akidah, tauhid, qisas, qasas, cerita-cerita tentang perkara gaib dan sebagainya. Mesti kita belajar. Dan belajar sesuai kemampuan kita lah. Mana yang boleh kita belajar, kita belajar. Mana kita tak sempat belajar, boleh kita tinggalkan. Ilmu dunia masuk tak dalam ilmu ni? Masuk tak? Okey.
ilmu keduniaan ni untuk mencari dunia ni. Okey, kalau seseorang belajar ilmu dunia pun akan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau ilmu dunia itu diniatkan untuk menyempurnakan ilmu akhirat. Ilmu dunia ni juga penting kan bagi kita kan, terutama pada era masa kini. Tapi secara khususnya ilmu dunia tak masuk dalam yang ni lah, dalam hadis ni lah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kepahaman dalam ilmu agama. Ini kepentingan kita belajar ilmu agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu akan memberikan kepahaman yang sempurna bagi kita. Bukan tak penting juga ya belajar ilmu umum. Ilmu selain agama, matematik, biologi, fisik dan selain penting juga. Tapi yang sangat ditekankan dalam agama ni adalah ilmu agama. Yes, betul. Ilmu agama yang sangat-sangat diutamakan. Yes, para sahabat dulu apa yang mereka pelajari? Ilmu bisnis ke ilmu agama? Ilmu agama kan? Sebab dulu tak ada ilmu bisnis kan? Tak ada ilmu ekonomi dulu. Mereka terus amal je. Mereka terus terapkan di lapangan je. Naam. Bisa ada ilmu dunia berikut datang daripada rahsia Allah. Iya. Manusia mencarinya. Semua tu adalah ilmu Allah. Iya. Macam kita buat kajian macam mana bumi. Yes. Semua tu rahsia Allah. Naam. Allah yang tahu. Betul. Yes, betul. Nah, betul. Semua di dunia ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini kena kita beza. Memang dua-dua ni penting. Antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat ni dua-dua penting. Cuma yang paling penting bagi kita ialah ilmu akhirat. Ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Sebab untuk ilmu dunia ni, kalau kita hanya punya ilmu dunia, boleh dia melalaikan kita daripada ilmu akhirat. Kita belajar ilmu bisnes, arkitek, matematik, tapi kita tinggalkan ilmu agama. Apa yang berlaku pada kita? Kita akan bodoh dalam ilmu agama. Kita tidak dapat membezakan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang sunnah. Mana fadilat amal, mana fadilat solat. Kita tak faham. Kalau kita hanya belajar setiap kaji ekonomi, bisnes. Ilmu keduniaan. Tapi kalau kita dua-dua mesti ada, terutama ilmu agama. Ilmu agama dulu mesti kita tanamkan pada diri kita. Untuk itu, anak-anak kita ni yang kita persiapkan sebagai generasi masa depan, tanamkan kepada mereka ilmu agama dulu sebelum mereka mendalami ilmu-ilmu umum. Ini adalah basic. Bagaimana mereka ni mengenal Tuhan mereka kalau tidak ditanamkan ilmu agama? Sekarang ini banyak-banyak pelajar sekolah umum ni, banyak mereka yang meninggalkan solat. Betul tak? Banyak sekarang ni pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar universiti sekarang yang selain agama ni. Banyak di antara mereka ni yang meninggalkan ni hukum-hukum syariat Islam. Banyak yang tidak solat. Bahkan ada yang tidak puasa. Iya, banyak yang tidak tahu tentang hukum hakam membezakan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang riba, mana yang tidak riba. Kan? Iya, betul lah. Tengok sekarang mereka yang anak-anak muda yang kerja di bank, mana mereka ada tahu konsep riba? Tak ada. Dia tetap ambil kisah bahawa ini adalah riba, tak boleh meminjamkan macam ni, tak boleh berkongsi dalam ni. Mereka tak kisah. Ini bukan urusan saya. Kalau ditanya, kalau diberikan nasihat, ini bukan urusan saya. Saya tak pernah belajar macam ni. Itulah. Jadi maksudnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pada masa yang sekarang ni, dua ilmu ni yang sangat penting, tapi yang lagi-lagi penting tetap ilmu agama. Mesti ditanamkan ilmu agama sebab kita mau mati semua. Itulah. Ringkasnya sebab kita mau mati semua. Kan? Kalau kita mati, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan kan? Amalan baik kan? Macam mana kita mengumpulkan amalan baik itu? Macam mana? Yes, ilmu apa? Ilmu agama. Kita nak tahu fadilat sunnah, fadilat tahajud, fadilat puasa, fadilat sedekah, kita nak membezakan. Ada semuanya dalam syariat agama Islam. Kita hanya tinggal mempelajarinya.
Itulah sekarang yang, tapi alhamdulillah kita dia dekat dengan Yayasan Taklim ni, kita sentiasa mendengarkan kajian, mendengarkan tentang kajian halal haram, mendengarkan tentang kajian sunnah. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Oleh itu kata Syekh yang anda sebutkan tadi, Syekh Yaman tu, yang kita buat perhimpunan dekat mana? Dekat tempat tu hari. Jadi kata beliau ni kita ni dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dan Sunnah ni merupakan nikmat yang paling utama, dan kita adalah manusia pilihan Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni semua ni yang mengenal sunnah, mengenal Al-Quran Sunnah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk pergi ke kajian Yayasan Taklim, dipilih untuk belajar tentang sunnah, dipilih untuk belajar Al-Quran. Tengok yang di luar ni. Kawan-kawan yang di luar ni, yang masih lagi yang masih lagi bercampur ataupun bersyubhat ataupun ataupun mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat program-program yang tidak sesuai dengan ajaran sunnah, ya. Kononnya baca salawat, tapi yang dibaca bukan salawat, yang dibaca adalah nyanyian Arab, qasidah Arab, yang di dalamnya ada habibi, 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 kekasihku, kekasihku. Oh, dia baca dalam masjid tu dengan khusyuk sampai tangis mata, habibi, habibi. Padahal yang dimaksud habibi dalam nyanyian tu kekasihku, kekasihku. Bukan Nabi Muhammad. Kekasihku memang kekasihku lah, my baby. Dan alhamdulillah, jadi kata beliau, kita ni alhamdulillah termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita termasuk orang yang dipilih untuk untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Oleh kerana itu, jangan kita buang kesempatan kita ni untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah dipilih oleh Allah, mesti kita tekunlah, mesti kita lazim, konsisten belajar. Meskipun kita sudah ada ilmu ataupun seumpamanya lah. Naam. Jadi itu dia akan diberikan kepahaman dalam ilmu agama. Bahkan kata Al-Buhuti ni, penafsiran beliau ni lebih terperinci. Kata beliau, yang dimaksud yufaqihu fiddin ay yufhimuhu al-ahkam asy-syar'iyyah. Kata Al-Buhuti, yang dimaksud diberikan kepahaman ialah dia akan diberikan kepahaman dalam hukum-hukum syariat. Imma bitasawwuriha wal hukmi 'alaiha atau imma bistinbatiha min adallatiha. Sama ada dia dengan bertasawwur, menggambarkannya, berijtihad, melalui ijtihad, wal hukmu 'alaiha, ataupun menghukuminya langsung, ini adalah haram, ini adalah sunnah, ini hadisnya, ini pendekatannya, ataupun dia mempunyai membuat istimbat, kesimpulan dalam suatu hukum bahawa ini tidak boleh, ini dalil dia. Okey, wa yutlaqu 'ala al-millah. Ad-din ni juga dapat disebut al-millah. Ya, millah memang agama lah. Wal Islam, dan Islam. Wal 'adatu, kebiasaan. Was siratu, sejarah. Sirah Nabawi. Wal hisabu, apa hisab? Hitungan. Matematik pun masuk. Wal qahru wal qada'u wal hukmu wal ta'atu wal halu wal jaza'u wal ra'yu was siyasatu. Bahkan kata-kata Al-Buhuti ni dia lebih wal ra'yu, apa ra'yu? Ra'yu ni akal lah, logik. Satu dan siasah, politik. Tapi yang maksud fiddin ni yang utama ialah macam anda sebutkan tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi siapa yang ada keinginan mesti akan dipahamkan. Jangan risau. Jangan kita takut. Oh Ustaz, saya sudah berumur lah Ustaz. Umur saya sudah 70 ni, sudah mau mati. Justru kamu sudah mau mati, kena belajar dulu. Kau nak jumpa dengan Allah kan? Nak jumpa dengan amalan soleh. Nak jumpa dengan Allah, nak bawa amalan soleh. Justru itu, kamu sebelum mati itu mesti banyak belajar. Banyak belajar tentang sunnah-sunnah, belajar tentang tentang sirah, belajar tentang tadabbur yang boleh menambahkan keimanan. Itu dia. Okay, kita teruskan. Hadis yang 155. Pahala bagi orang yang mengajak kepada hidayah. Ini termasuk adalah ilmu. Apa pahala bagi orang yang mengajak kepada hidayah? Mengajak kepada hidayah ini termasuk
termasuk bagian daripada ilmu. Kita mengingati dia. Kita mengingati dia. Contoh, suatu hari kita mendapati seseorang lah. Seseorang dia melakukan kesalahan dalam agama. Kemudian kita tegur. Kita cakap dengan dia. Kita sampaikan dengan dia. Ini tak boleh ya. Jangan buat macam ni. Sebab baginda Nabi sebut macam ni. Contoh, kita mendapati dalam solat berjamaah, kita mendapati makmum kita, saf dia tidak rapat. Dia terlalu renggang macam ni. Ataupun ada yang macam ni, renggang dia. Macam semalam, ana imam dekat surau bawah rumah tu, ada satu orang ni, memang satu orang ni tak pasti macam mana lah. Dia sentiasa duduk di saf yang paling hujung. Meskipun saf itu terdiri daripada 3 orang ataupun 4 orang, dia duduk di hujung. Iya betul. Dia pun tak nak terima nasihat. Jadi semalam tu waktu ana meluruskan saf imam tu, sawu, luruskan saf, rapatkan saf. Ana tengok semua belakang macam ni. Okey, rapat. Tinggal satu orang ni. Ana panggil dia kan. Jadi ana suruh dia rapatkan, ana panggil dia. Cik. 3 kali dia tidak menyahut. Dia pura-pura macam ni. Jadi anak-anak, cik. Anak suruh dia untuk rapatkan, tapi dia tak tengok anak pun. Tak pasti kenapa sebab dia memang uzur lah. Uzur dia sentiasa solat duduk lah. Tapi masih kalau cuma uzur solat tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk, dia kan boleh sebetulnya untuk merapatkan saf kan. Tapi dia tak mau. Waktu anak panggil tu, dia pura-pura tak tengok saya. Macam ni. Dijamin macam ni. Aduh, jadi susah lah. Dia kalau tak mau terima ni, tak mau terima ilmu. Jadi maksudnya, kalau kita ada nasihat, ada orang yang membetulkan ataupun menegur amalan kita, dan amalan kita memang salah, tidak sesuai sunnah, engkau ni adalah orang tokoh ke, ustaz ke, YB ke, datuk, datin ke, mesti kau dengar. Sami'na wa ata'na. Kamu datang ke sini ni, tak kisah kamu raja ke, tak kisah kamu Perdana Menteri ke, kalau di depan ada seseorang yang menjelaskan tentang hadis, kamu jangan main-main. Kamu jangan keluar. Duduk, tunduk, sami'na wa ata'na. Dengarkan. Itu konsep dia dalam berilmu kita. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW ni sebut, dalam hadis ini dalam hadis yang 155 ni, man da'a ila hudan. Ini dia. Man da'a ila hudan. Sesiapa yang mengajak kepada hidayah. Okey. Sesiapa yang mengajak kepada hidayah. Apa yang dimaksud hidayah dekat sini? Okey. Yang dimaksud hudan dekat sini, salah satu tafsiran mengatakan as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Okey, jalan yang lurus, hudan. Okey, as-siratal mustaqim. Hudan ni maksud dia as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu jalan Al-Quran Sunnah, jalan Nabi, para sahabat dan salafus salih. Hudan. Yakni man dalla jama'atan ala khairin aw amalin salihin. Maksudnya sesiapa yang menunjukkan sekumpulan jemaah ala khairin, untuk mengamalkan satu kebaikan. Okey. Aw amalin salihin, ya, ataupun amal kebaikan. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Okey, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala mereka. Dahsyat ni ya. Ini termasuk mengajarkan ilmu ya. Menunjuki seseorang itu untuk melakukan kebaikan itu termasuk ilmu juga. Termasuk mengambil ilmu. Kenapa? Sebab dia mengajar. Sebetulnya dia mengajar. Cuma bukan mengajar secara formal di dalam kelas lah. Jadi maksudnya belajar dan mengajar ni tak semestinya kita harus duduk di satu tempat. Ya, kalau ada tempat lagi okey, lagi best lah. Supaya kita lebih fokus lah. Tapi di mana-mana ni kita boleh je belajar.
Macam bertanya dekat surau, bertanya kepada ustaz di jalan, ataupun bertanya kepada ustaz di satu tempat perkumpulan, tak ada masalah. Itu pun dikira sebagai man da'a ila hudan. Itu dikira juga sebagai talabul ilmi, menuntut ilmu. Kan? Jadi fadilatnya dekat sini, orang yang mengajar ataupun menunjukkan sesuatu hidayah, jalan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti pahala orang yang mengerjakannya. Okey, seperti pahala orang yang mengerjakannya. Faham ni kan hadis ni kan? InsyaAllah faham lah, anda tak perlu jelaskan secara panjang lebar lah. Tapi pada kesimpulannya daripada hadis ini, bahwasanya antara orang yang mengajar, antara orang yang menunjukkan kebaikan, dan orang yang menerima kebaikan itu, dan orang yang menerima kebaikan itu mengamalkannya, maka orang yang menunjukkan ataupun orang yang mengajar ni mendapatkan pahala yang sama. Tidak dikurangi pahala orang yang mengajar ni daripada pahala orang yang mengerjakan langsung. Seorang ustaz memberikan pencerahan kepada para jemaah. Esok adalah 9 Muharram. Lusa adalah 10 hari ini kan? Iya. Contoh kalau semalam lah, ada seorang ustaz semalam lah. Kan? Semalam kan ada tazkirah, ataupun ada artikel ataupun ada post dekat info kuliah kan? Ada info kuliah bahwasanya esok adalah 9 Muharram, lusa adalah Ashura. Disyariatkan, disunahkan untuk berpuasa Tasu'a dan Ashura. Lepas tu jemaah ni baca semua. Oh, esok ni jemaah ni lah puasa Tasu'a lah, lusa puasa Ashura. Lepas tu dia amal. Oh, saya akan puasa lah. Okay, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Yang berpuasa ni, yang mendapat info ni akan mendapatkan pahala yang sempurna. Yang menyebarkan tazkirah tu, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna juga. Sama dengan pahala orang yang puasa ni. Apa-apa kebaikan, ini hanya contoh sahaja. Apa-apa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan kebaikan itu, maka orang yang menunjukkan kebaikan ini mendapatkan pahala yang sama. Kira-kira lebih kurang macam seperti hadis tu, yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa tu kan. Sama dengan tu. Tanpa dikurangi pahala. Oleh kerana itu ada kesempatan. Sebetulnya kalau kita nampak sesuatu kan, nampak sesuatu kesalahan pada orang lain, itu sebetulnya kenikmatan kepada kita. Nikmat kepada kita. Sebab kita ada peluang kan untuk menegur dia, untuk menyampaikan ilmu yang kita tahu kan. Jangan kita malu. Jangan kita sungkan. Jangan kita tak berani. Saya takutlah nak tegur dia ni. Takut saya dia tegur balik nanti. Tegur saya di debat apa pula. Tak perlu takut, sampaikan. Ini tak boleh, ni kurang, ni. Aurat kamu tadi nampak waktu solat tu sebab kau pakai t-shirt pendek bahagian belakang ternampak. Kita bagi nasihat dekat dia. Man dalla ala hudan kana lahu misal ajri mislu ujurihi man tabi'uhu. Kalau ni sekarang soalan, kalau dia tak buat macam mana? Dapat. Kalaupun dia tak buat, kita dapat pahala. Pahala menyampaikan. Kalau dia buat, itu pahala yang menyampaikan lagi banyak. Itu pahala mengajar lah. Pahala menyampaikan. Man da'ila hudan kana lahu mislu ajrihi man tabi'u. Okey. InsyaAllah jangan putus asa. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala yang sempurna lah. Kalau dia marah macam mana? Jadi kita continue belajar ataupun kalaupun dia sudah tak terima, dia marah, bahkan dia maki kita dengan sesuatu yang tidak cantik, kita biarkan je lah. Yang penting tugas kita menyampaikan. Tak perlu kita paksa. Sebab dalam agama Islam tak ada paksaan. Kalaupun dia tak nak, tak ada masalah. Pun macam mana yang sebutkan tadi tu, satu orang jemaah yang tak mau merapatkan sombong itu, memang anak dinasihatkan oleh jemaah belakang. Ustaz, tak perlu, memang macam tu dia kata. Oh, ternyata baru tahu anak lah kalau dia memang macam tu. Tak perlu. Sebab kita tak boleh paksakan seseorang untuk mengerjakan ini dan itu. Sebab hidayah itu kan milik Allah. Kita cuma hidayah irsyad, kan, menunjukkan kan. Ini yang baik, ini yang salah, ini yang benar, ini yang halal, ini yang haram. Kalaupun dia tak nak ikut, tugas kita sudah terlepas. Tidak tak ada tanggungan lagi.
Hah? Tidak menyampaikan. Sebab kita tahu kalau kita sampaikan, dia ada perdebatan. Sebab ada juga hadis yang kata elakkan perdebatan. Okey. Tahu pendirian dia begitu. Bila kita cakap mungkin menyebut pada perdebatan. Okey. Kalau dia ada keberanian untuk menyampaikan, sampaikan. Yang lebih utama sampaikan. Meskipun kita tahu dia adalah orang yang ahli dalam berdebat, dia hatinya ni keras. Sebab kita tak tahu. Mungkin saja dengan sebab kita menyampaikan itu kepada dia, mungkin seketika itu Allah bagi hadiah dengan dia kan, sampai hatinya terlembut, boleh menerima. Kadang macam tu. Ataupun kalau sudah dirasa orang ni memang macam tak ni dah, tak adalah, tak ada masalah, boleh juga. Cuma tadi kalau kau nak pahala, ada keberanian, ada ilmu, sampaikan. Kalau kita tak, yes, sebab ini adalah mungkar. Sebenarnya adalah mungkar kan? Kan disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa bi apa yang pertama, wa illam yastati' fa biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalik adaful iman. Kalau kau melihat satu kemungkaran ini bukan kemungkaran maksiat, pembunuhan, bukan. Segala kemungkaran lah, bentuk kesalahan yang dia lakukan kepada Allah, bentuk maksiat ke, ataupun dia berbuat ibadah tapi silap dalam buat itu pun juga kemungkaran. Falyughayyir, maka adalah kamu mengubah dengan tangan. Kalau dengan tangan tak boleh, dengan lisan, nasihat, bagi dia nasihat. Kalau tak boleh bagi lisan, tak boleh bagi nasihat dengan lisan ataupun dengan tangan, ya dengan hati je lah. Hati memang nak untuk ni, tapi tak apa daya ni kan. Tapi itu opsi yang ketiga lah, opsi yang paling lemah tu. Kalau boleh mesti kita tegur dia. Tapi tuan-tuan ni berat, memang berat. Untuk tegur orang ni, kadang rasa hati kita ni macam tak selesa kan. Saya pun mengalami macam benda macam ni. Sebab kita sama manusia kan. Kita ada ilmu tapi nak tegur tu, alamak, kalau saya tegur dia marah dengan kita nanti. Kalau saya tegur dia macam tak selesa. Saya pun ada keperluan dengan dia, nak pinjam duit. Kalau saya tegur dia nanti, kan? Ada banyak-banyak pertimbangan. Jangan pakai pertimbangan. Seketika itu kalau kau memang ada ilmu dan menampak kesalahan pada diri orang lain dalam berbuat amal, tegurlah dia. Ajak dia, cik saya ada perlu kejap ya. Saya tadi nampak encik ni solat, belakang encik ni tadi ni ternampak. Ya, jangan malu. Ya Allah, saya nak cerita ni memang aib ya. Ya Allah, saya dalam satu surau dulu, saya nampak seseorang dia sujud. Tapi tak perasan ke apa dia di bahagian belakang. Ya Allah. Yes. Seluar dia memang berubah. Ya Allah, saya pun memang, ya Allah betul. Saya pun kasihan lah dengan dia ni. Nak tegur dia takut merasa malu nanti. Sebab ini bukan aurat yang terbuka ni, aurat yang luar biasa. Bukan aurat yang luar biasa. Betul. Jadi saya macam ya Allah, segan pula nak tegur, takut dia malu dengan saya nanti. Dan alhamdulillah dia duduk sop paling belakang. Bayangkan kalau duduk paling depan, mungkin yang di belakang akan gelak semua. Apa tak pasti. Ya Allah. Ya ni betul. Semoga Allah kita jaga daripada benda ni. Tak perasan mungkin orang tu. Jadi ana bisik dengan dia. Encik. Orang encik ternampak tadi dari belakang. Lepas tu dia terus pergi ke belakang cari ya. Allahu Akbar. Ni lah. Jadi iya betul. Memang tantangan ni. Untuk amar ma'ruf ni senang je. Untuk amar ma'ruf. Untuk menyuruh kebaikan kepada orang lain ni memang senang. Sedikit senang lah. Lebih senang. Daripada kita mencegah kemungkaran. Nak tegur seseorang tu. Macam tak selesa. Macam mana sebutkan contoh-contoh tadi tu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Semoga kita ni lah istiqamah lah dalam apa ni, dalam menyampaikan kebaikan, dalam menyampaikan ilmu agama. Ini sebetulnya tantangan kepada kita ni. Yang paham dakwah sunnah, yang paham Quran, Alkitab ni. Terutama berkaitan dengan hurufat-hurufat. Dengan penyimpangan ni. Sebab benda ni banyak di sekitar kita. Hurufat-hurufat ni kan. Mistik, perbomohan. Banyak dijumpai di sekitar rumah kita ni. Tapi itulah kadang kita tak berani untuk menegur, tak berani untuk membetulkan sebab masih mempertimbangkan hal-hal yang lain. Susah nanti, khawatir nanti, risau nanti kalau benda ni ditanya nanti di yaumil qiyamah. Kita memang istiqamah pergi yayasan taklim. Belajar ilmu agama, Masya Allah, ulang alik, hujan pun datang, ya, sejuk pun datang, pagi-pagi buta pun sudah datang. Tapi kalau nanti tiba-tiba ditanya di yaumil qiyamah, kita diperiksa lah. Contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada kita, ni jiran kamu buat benda macam ni, kenapa kamu tidak tegur? Kenapa kamu tidak sampaikan ilmu kepada dia? Kira-kira macam mana nak jawab soalan macam ni nanti dia yaumil qiyamah? Susah juga kan? Itu dia ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dosa-dosa kita diampunkan, supaya kita tidak ditanya dengan sesuatu yang memang tak boleh kita ni lah, tak ada kemampuan kita untuk buat. Banyaklah kita memohon kepada Allah supaya supaya soalan kita, hisab kita nanti di yaumil qiyamah dipermudahkan. Tidak semuanya ditanya. Takut ditanya secara terperinci nanti. Kenapa kamu tak ajak mak kau untuk solat? Kenapa engkau tak ajak, tak bagi tahu bapa mertua engkau untuk hadir ke masjid? Kenapa kau tak bagi tahu dia untuk solat sunnah? Kenapa kau tak tegur dia ketika dia pakai azimat, pakai apa dia? Tangkal. Kenapa kau tak tegur dia? Kenapa kau tak ni? Padahal kamu adalah orang yang ada ilmu. Selalu pergi yayasan taklim. Contohlah. Itu pun anak sebetulnya selalu berfikir-fikir juga pada anak sendiri ni. Takut-takut benda ni nanti ditanya, disoal nanti di yaumil qiyamah. Aduh, kalaupun nanti disoal anak tak boleh jawab macam mana nanti. Tapi tak apalah. Yang penting insya-Allah kita ada ilmu dulu. Macam anak sebut tadi, kita berpegang kepada hadis ni, man da'a ila hudan, ya. Man da'a ila hudan. Sesiapa yang mengajak kepada hidayah, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Okey, ada soalan tak sebelum kita tutup? Mungkin ada apa-apa soalan? Okey, insya-Allah untuk pertemuan seterusnya hadis yang ke-156, pahala bagi orang yang mengajar ilmu. Okey, tak ada soalan ya? Baik, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita cukupkan di sini. Apa-apa yang ada kebaikan itu datangnya daripada Allah Azza wa Jal. Apa-apa keburukan, kesilapan, kesalahan ataupun ada perkataan yang menyinggung hati para jamaah itu datangnya daripada anda sendiri, mohon dimaafkan. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.